untuk menulis PhD ataupun master, untuk melayakkan kita bentang proposal, kita mesti tulis bab 1, bab 2 dan bab 3 dengan komplit. Ya. Berserta dengan instrumen mesti dilampirkan. Ya. Kalau soal survey bab 1, bab 2, bab 3, instrumen kajian mesti dah siap, dah dapat, dah ada dilampirkan, baru kita boleh bentang. Ya. Tapi siapa yang buat modul mesti siap bab 1, bab 2, bab 3 dan mesti dilampirkan modul dan instrumen modul. Ya. So ada 5 benda tu baru boleh bentang. Itu paling penting, ya. Okey, sekarang ni kita akan tengok kepada strategi 1. Ya, iaitu bagaimana untuk memilih bidang yang sesuai, fokus tajuk dan proposal yang memenuhi tahap proposal master dan PhD. Jadi yang pertama kita kena faham apakah maksud penulisan proposal. Jadi proposal ni dia adalah satu bahasa Inggeris, ya. Propose ataupun cadangan, ya. Jadi dalam bahasa Melayu dia dinamakan kertas cadangan. Jadi bila kita buat satu kertas cadangan yang komplit, maka kita kena defend sama ada dia lulus atau tak. Di sini konsepnya sama juga. Private pun sama juga. Nak buat projek dia kena defend, buat satu proposal dan dia defend, ada pembentangan dia. Kawan saya buat training pun sama juga. Dia buat proposal, and then dia pergi defend pada company dan orang akan jawab dan dia akan pertahankan hujah apa kebaikan dan sebagainya dengan teoretikal dan sebagainya. Dan jika puas hati, jika dia layak, dia dapat projek. Kalau tak layak, itu panggil proposal. Dan kita buat research, kertas cadangan awal research untuk defend dan sama ada tajuk tu boleh diteruskan ataupun tak, ya. Tapi dia perbezaan, sekarang ni dah ada orang makin maju dan knowledge makin banyak, dan sekarang ni ada berbagai-bagai perkara yang tambah baik yang baru. Macam di UPSI, untuk pergi viva, student mesti melalui 3 level, ya. Yang pertama dipanggil defend proposal, yang kedua adalah defend dapatan data, yang ketiga adalah viva. Dulu 2 proposal viva, sekarang ni tambah 1 defend proposal, Dan ada universiti dia ada 4, ya. Yang pertama dipanggil prospectus, iaitu dia tak buat apa-apa lagi proposal, dia hanya dapat idea tajuk je. Contohnya dia nak kaji tentang kesan PKP terhadap psikologi dan hubungannya dengan penyakit-penyakit stres dan sebagainya. Jadi dia buat satu tajuk yang simple, dia pergi bentang prospectus. Dah lulus prospectus tu, baru dia buat proposal dan defend proposal. Dah defend proposal, lulus, dia buat research dan sebagainya, dapat data. Yang dapat data tu dia akan defend data, baru dia viva. Jadi dia ada 4 level, ya. Jadi bergantung kepada universiti lah, ya. Setiap universiti tu dia berbeza. Tapi matlamat yang sama untuk menghasilkan satu graduan siswazah yang betul-betul mahir dalam bidang kepakaran dan penyelidikan. Okey. Jadi kita dah faham apa itu proposal, ya. Okey. Jadi saya sebelum tu saya nak terangkan sikit. Kita ada banyak student, ya. Sebenarnya jangka masa research yang diberi kepada kita tu kalau master 2 tahun, ya. Kalau PhD 3 tahun, ya. Kalau master mood A tu, kalau mood full research tu dia kena buat research terus. Tapi kalau dia buat half tu dia kelas lagi sebagainya. Dan kalau master pula biasanya dia buat full research 3 tahun. Kecuali dia buat doctorate education sebagainya, tapi tak ramai orang minat dengan tu, ya. Okey, saya bagi tahu pada semua pelajar ni hasil pengalaman saya dengan student saya, dengan pelajar saya, ya. Sebenarnya tempoh masa pembelajaran 3 tahun tu tak lama, sekejap sangat. Pejam celik dah habis semester. Pejam celik, you kerja sana kerja sini, main dengan anak, balik kampung, buat bisnes dah 2 tahun, ya.
Jadi lepas tu baru nak buat, kalau Klibut nak buat tu buat ni, dah 3 tahun kena panggil belajar, ya. Sebab itu kita kena fokus untuk buat research dengan cepat dan pantas, ya. Dan banyak kawan-kawan saya yang bila dah habis tempoh masa 3 tahun buat PhD, dia gagal untuk bentang proposal, ya. Kesian, ya. Saya penyelia dia pun jumpa saya, pelajar saya ni dah habis 3 tahun tak bentang lagi proposal, tapi dapat scholarship, kan. Jadi pelajar apa kata, tak apalah, saya tak sempat bentang, jadi balik kerja ni, balik sekolah ni saya akan buat. Dah balik sekolah, kita dah sibuk macam-macam kerja dengan tugas, dan tak adil kalau kita excuse banyak tugas sebab research kita tak siap, ya? Sebab kita dah beri mesti tempoh 3 tahun, ya. Jadi ingatan pada saya pelajar, kepada semua pelajar, you all kena fokus dan you all kena teruskan. Dan pemaziran paling banyak pelajar PhD master ialah mereka tidak mengkaji bidang mereka. Mereka tak fokus kepada bidang. Dia kaji benda yang repek dan sebagainya, ya. Lepas tu tak dapat diterima, tak ada landasan yang kuat untuk menyokong, kaji lagi, iaitu panggil pemaziran masa. Sebab 3 tahun tak lama. Dan you all kena ingat, ya, bagi yang dapat scholarship 3 tahun tu, dia lagi stres. Sebab apa stres? Sebab kalau tak habis, dia kena bayar balik. Bayar balik melalui potongan gaji. Banyak tu. Ramai juga kawan-kawan saya yang mengeluh kena potong gaji sebab tak habis, ya. Jadi dia punya stres lain macam. Dan ada yang terpaksa makan ubat depression sebab risau, tak habis, takut, ya. Jadi dapat scholarship ni pun bagus, tapi ada yang tak bagusnya sebab dia kena habis on time. Jadi bagus juga bagi orang yang buat part time dan pakai self sponsor, dia tak stres. Tapi stres juga, ya, sebab kena habiskan. Dan walaupun lebih tempoh 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, ya. Tapi apapun PhD ni yang penting habis, ya. Student saya banyak yang habis on time 3 tahun, tapi ada juga yang tak habis 3 tahun, ya. Yang paling lama student saya 6 tahun baru habis PhD, ya. Lama tu, tapi yang penting dia habis, ya. Bergantung pada diri dia sendiri. Okey, jelas. Ada apa-apa soalan nak tanya? Okey, jadi macam mana nak tulis proposal dengan pantas, ya, dan kita dapat siapkan dengan masa yang cepat, Okey. Jadi yang pertama, nanti kita dah tahu apa itu definisi proposal, dan kita dah tahu bahawa tempoh masa 3 tahun untuk PhD, 2 tahun untuk master tu sebenarnya singkat. Dan kita kena cepat-cepat fokuskan tajuk bab 1, bab 2, bab 3. Dan untuk fokus ni, kita kena cepat-cepat mencari, tulis bab 1, bab 2, bab 3, kena cepat-cepat cari bidang. Kena cepat-cepat cari bidang apa kita nak buat. Okey, cuba tulis apakah bidang yang awak nak kaji, ya. Supaya kita boleh menjurus, ya. Dan saya akan jawab sama ada bidang itu jelas tak untuk buat satu research, ya. Contohnya kalau dalam kaunseling, dia kata saya nak buat research dalam bidang kaunseling. Okey, itu belum fokus bidang lagi. Itu belum fokus bidang lagi. Kalau dia cakap macam tu, maksudnya dia tak boleh bina proposal lagi, ya. Kalau dia kata nak buat bidang kaunseling and then dia masuk daftar, maka dia akan banyak ganggu nanti, ya. Okey, contohnya Morgana Rao, ya, Muniandi, dia kata online counselling. Itu dah masuk fokus bidang, ya. Itu dah banyak fokus bidang. Okey, ya. Ataupun dia kata okey, dia kecilkan lagi, saya nak buat dalam bidang counselling. Counselling ada banyak. Jadi dia tahu counselling ada counselling kerjaya, ada counselling sekolah, ada counselling gerontologi, ada online counseling, ada counselling penyeliaan, ada counselling dadah, ada counselling rehabilitasi. You all kena fokus satu saja, ya. Tak boleh fokus banyak, ya.
Muhammad Zain, saya nak buat effective safety training. Okey, bagus. Itu fokus bidang. Ya. Saya nak buat pembinaan instrumen. Nani Zainuddin, kalau nak kata nak buat pembinaan instrumen, itu belum fokus bidang lagi. Sebab instrumen ni satu benda yang sangat besar. Sama ada instrumen peringkat pencegahan, instrumen peringkat perkembangan, ataupun instrumen personality, ataupun instrumen bakat, ataupun instrumen kejaya, ataupun instrumen karakter. Dia berbeza tu. Kena fokus terus. Okey, strategi pengajaran hafazan Al-Quran. Okey, ini dah hampir fokus strategi pengajaran hafazan Al-Quran. Okey, bagus Hana Halim. Itu dah hampir fokus kepada bidang. Kalau itu maksudnya dia bidang dalam education dan Hana, dan dia dalam bidang dipanggil metodologi pengajaran. Maka dia dah fokus kepada strategi pengajaran Al-Quran. Maka dia hanya perlu cari apakah jenis-jenis strategi pengajaran Al-Quran. Ya, contohnya kalau dalam pengajaran biasa kita ada strategi penceritaan, kita ada direct teaching, kita ada discussion, kita ada problem solving teknik, ya. Itu semua teknik yang dia kena fokuskan lepas ni untuk detailkan tajuk dia. Okey, Muhammad Ismail, tahap penguasaan bahasa Arab di sekolah rendah. Muhammad Ismail, tajuk ini tajuk degree, ya. Master pun tak lepas tu, ya. Kalau dalam PhD pun tak lepas, ya. Tajuk itu kena perhalusi, kena perdalam. Nanti saya cerita apa yang menunjukkan bahawa dia sampai level PhD, ya. Sebab kalau tahap penguasaan bahasa Arab tu dia deskriptif. Itu bukan inference statistik tu, dia tak ada hipotesis.